Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi di Garasi TV untuk minggu pertama bulan yang ke-7. Kami mengucapkan terima kasih kerana selama 6 bulan bermula 3 Julai yang 2020 saudara-saudara telah menemani kami. Dan malam ni macam biasa kita dah janji bahawa 70,000 followers yang kita capai semalam, walaupun tak bersiaran. Alhamdulillah sekitar pukul 11 malam kita dah merentas 70,000 dan hari ini ada lebih kurang dalam 70,100 orang. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama dengan Garasi sejak 3 Julai 2020 dan kekal hingga sekarang. Dengan purata kami membuat 2 kali live sehari, jadi 180, ada 360 plus extra live, mungkin dah ada 500 live sepanjang Garasi bersiaran. Dan Alhamdulillah dalam sebulan lebih kurang purata adalah 1,500 item. Berarti dalam 6 bulan dah ada 9,000 item yang Garasi edarkan kepada pembeli. Ini termasuk item combo dan termasuk item yang kami jual bagi pihak mereka yang datang untuk meminta Garasi menjadi digital platform bagi streaming live. Malam ni kita dah janji kata kita akan bagi RM1,000 kepada mereka yang bertuah. Kami tambah lagi, ada lagi 2 kasut, itu satu kasut brand new Vans, brand new Converse Repro 70s ni yang nilai dia 280. Kita ada sehelai seluar Levi's, sehelai seluar Sugarcane bundle yang biasanya kami simpan untuk kategori RM200. Sehelai kasut, pas-pasang kasut yang kami standby untuk harga RM200.5. Kita nak lepas je malam ni. Apapun dengan mood keadaan negara sekarang, banjir dengan beratus ribu orang di Kota Tinggi, di Keluang, di Raub, di Mentakap, di Kuala Lipis yang teruk, di Kuantan, di banyak tempat yang saya rasa sedang dilanda banjir sekarang. Jadi malam ni ada beberapa benda yang kita juga akan buat. Selain cabutan untuk 70,000 ni, kita akan buat melancarkan tabung banjir untuk mangsa banjir. Kerana kita tahu kata mulai sekarang ni pun, daripada semalam dulu bila banjir bermula, mangsa telah memerlukan bantuan. Sejak ini saya akan announce bentuk bantuannya. Apa yang saudara-saudara boleh mainkan peranan sebagai rakan Garasi. Kita tunda untuk jualan combo air bawal ke malam besok kerana kita fikir mood sekarang orang tak berada dalam keadaan nak lock dan bertemasya. Jadi malam ni kita ambil sebagai malam solidariti kepada masa-masa banjir. Kita bersedih kepada mereka yang kehilangan anggota keluarga. Banyak tragedi yang saudara lihat, yang baca di akhbar tentang mereka yang kehilangan ahli keluarga akibat banjir yang sangat mengejutkan. Walaupun notis diberi 48 jam oleh Jabatan Meteorologi Malaysia mengenai peralihan monsun yang dijangka bahawa taburan hujan yang tinggi, tapi tak ramai yang jangka ia akan berlaku seteruk ini, kerana kita tak sangka bahawa dia ada satu kitaran yang dipanggil 579, 5, 7 dan 9 yang bermula sejak tahun 1987 apabila seorang nelayan di Sepanyol nampak awan hitam yang bergerak di langit dan dia berlari pulang dan menyebut El Nino. Dan kemudian maklumat tersebut tersebar dan mulalah dikenal sebagai El Nino. Dan El Nino pertama atau disebut La Nina ni bermula pada tahun 87. Kesan daripada apa yang disebut sebagai peningkatan suhu global. Dan sejak tu dia berulang setiap 5 dan 7 tahun. Ada yang 9 tahun, tetapi kekerapannya adalah 7 tahun. Jadi kalau kita ukur dengan banjir 2014 yang melanda negara, ini adalah 2021, berarti dia balik pada angka 7. Untuk makluman saudara, apabila perkara ini berlaku, rotation tahunannya juga akan sama, iaitu sekiranya mendapat taburan hujan yang lebat secara ekstrim pada tahun yang sama, pusingan musimnya juga akan menghasilkan kemarau panjang yang sama, iaitu yang ekstrim. Dijangkakan berarti apabila Mac ataupun April kita masuki musim kemarau, kita akan berdepan pula dengan masalah krisis air. Ini adalah rotation yang sama saja yang berlaku. Walaupun impak kepada kita adalah banjir, tetapi El Nino selalunya memberi impak yang besar kepada benua Afrika. Berarti benua Afrika juga dijangka akan menerima musim kemarau yang panjang, dan sekali lagi krisis makanan dan krisis tanaman akan berlaku. Jadi banyak berlaku dalam climate change ni, apa yang disebut dalam climate change atau perubahan suhu dunia ni. Kita ada berapa view sekarang ni dah?
446. Saya juga nak share dengan saudara, walaupun saya tak suka sangat nak sentuh tentang hal politik, tetapi dalam jangkaan saya bahawa akan berlaku peristiwa politik yang penting dalam masa sehari atau 2 hari ini, yang memberikan kita 2 kemungkinan, sama ada kita akan PRU dalam masa yang terdekat, iaitu dalam notis 60 hari selepas sekiranya berlaku kerajaan ditumbangkan atau berlaku peralihan kerajaan. Saudara pun tahu, baca banyak, momentumnya tak dapat lagi dikekang. Jadi bila setiap kali benda ni berlaku, walaupun kita buat untuk bercakap hal politik, kita bercakap saja hal yang impak kepada kita, yang akan menjadikan kita mengharungi tahun ini dengan kemuncak COVID-19 yang mendadak. Dan kemudian kita akan mengalami juga berita baiknya, iaitu suntikan vaksin. Dan pada masa yang sama, saya rasa bahawa hingga Jun tahun ini pun, kesan suntikan vaksin tak mungkin dapat mengatasi wabak yang terus meningkat, kerana kita akan mengalami suntikan vaksin secara berperingkat. Berarti hingga September baru dijangka 70% rakyat Malaysia akan mendapat perlindungan vaksin secara berperingkat. Tetapi pada masa yang sama, dalam tempoh hari ke hari pun, hari ini saudara tengok angka naik balik 2,000 lebih. Berarti pendedahan dan juga tekanan cengkaman COVID-19 masih lagi akan merantai kita hingga Mac tahun ini. Kerana vaksin pertama dijangka disuntik pada bulan depan, pada penghujung bulan depan. Apabila disuntik bagi pusingan pertama suntikan, dia hanya memberi sistem imun kepada tubuh 50% saja dalam tempoh 5 ke 8 hari selepas disuntik. Kemudian selepas 28 hari disuntik, setiap orang akan mengambil suntikan kedua, dan kemudian dia akan meningkatkan sistem imuniti kepada 94%. Jadi secara jangkaan, saya fikir kata hingga Jun, kita masih lagi menghadapi bencana COVID-19 dari segi jangkitan. Cuma kita harap angka jangkitannya tidak berkurang secara berharap. Tetapi secara sains dan data, angka 2,000 ke 3,000, malah International Health Center di Amerika Syarikat telah membuat kajian bahawa Malaysia dijangka menerima pada Januari purata 3,000 jangkitan, dan akan menuju Mac dan April dengan 5,000 jangkitan. Kita harap itu tak berlaku. Tetapi setakat bulan Januari ni, walaupun angka itu lebih rendah, 2,000 lebih, tetapi menampakkan bahawa kajian data daripada IHME ada relevan untuk kita rujuk. Indonesia telah menerima 2 juta vaksin daripada China. Anda pun dah lihat video bagaimana vaksin dibawa dengan kawalan keselamatan yang sangat tinggi. Dan kemungkinan dalam minggu ni mereka dah suntik. Singapura telah memulakan suntikan. China telah memulakan suntikan. China dan Indonesia menggunakan suntikan yang sama, iaitu Sinovac Biotech, pembekal yang membekalkan vaksin. Dan kita juga mempunyai perjanjian dengan Sinovac Biotech, tetapi kita tak tahu bila kerajaan China akan menghantar bekalan kepada Malaysia. Kemungkinan kerajaan China akan mengutamakan negara-negara yang terdedah pada angka jangkitan yang tinggi, kerana Indonesia berada pada paras 6,000 ke 8,000 jangkitan sehari. Ada 800 tak? Saya sebenarnya betul-betul apa dia? 5 share dulu. Saya berada dalam keadaan agak, tadi kita pun pendekkan siaran petang untuk buat log tudung air bawal, kerana kita fikir kata mood kesedihan masa banjir ni tak membuatkan kita rasa ceria untuk melaksanakan benda-benda yang seolah-olah kita tak peka dengan apa yang berlaku. Sebelum saja kita buat log ni, Garasi mengumumkan kita melancarkan tabung, tapi dengan dana awal oleh Garasi sebanyak RM3,000. Tetapi dana ni kita tak akan takbirkan. Kita minta kapten-kapten yang ada dalam Garasi menghubungi admin untuk saudara takbirkan saja. Kita bagi duit dan saudara takbir, tak payah tunggu besar-besar. Sekiranya saudara jumpa orang yang memerlukan RM50 bank in, RM100 bank in je, supaya sekurang-kurangnya orang dapat makan dan minum. Kita tak merancang nak buat tabung yang sampai nak tunggu habis COVID, banner masjid, semua itu di luar kemampuan kita. Apa yang kita nak sekarang ni adalah Garasi turunkan duit, saudara tubuhlah komiti 2-3 orang untuk mengagihkan. Jadikan agihan yang mudah, tak perlu resit, tak perlu siasatan, tak perlu borang. Kalau ada orang ni bagi tahu tak ada makan, tak ada minum, bank in je. Kalau orang ni yang berada dalam zon bagi tahu saudara mereka perlukan beras dan bank in je. Kita tak mampu untuk menguruskan hal-hal yang besar mission dia, tapi cukup untuk kita memberi setakat yang kita mampu. So saya dah bagi tahu admin, kalau ada penghulu-penghulu kita ni yang selalu aktif dengan kita, yang ada masa untuk buat kerja kebajikan, dia bagi tahu je admin akan bank in duit kepada anda dan anda takbir je wang tu. Kerana kita mulakan dengan tabung RM3,000 daripada Garasi, tapi Garasi tak mahu takbirkannya sebab kita nak galakkan semua keluarga yang berada dalam Garasi TV ikut serta memainkan peranan. Sambil itu anda boleh terus
menderma kepada tabung-tabung yang kita tak kumpul duit tu. Kalau lah malam ni kita dapat terima A bersetuju, B bersetuju, C bersetuju, maka kita lantik je ABC, dan ABC akan sentiasa update apa yang mereka lakukan, kerana kita nak semua ahli keluarga garasi memainkan peranan. Jadikan garasi ni platform je, saudara boleh mainkan peranan, bukanlah peranan ni seumur hayat kita. 2 bulan je kot saya rasa. Saya jangka selepas air surut penderitaan akan ketara. Sekarang ni yang kita lihat adalah kejutan cuaca, di mana nampak air saja. Besok air surut, barulah kita nampak kejutan derita, di mana banyak foto-foto dan juga video-video rumah orang yang musnah, rumah yang ditenggelami. Sebab dah 2014 garasi pernah menganjurkan mission 8 tan makanan untuk banjir ke Temerloh dan juga ke Gambang. Kita hantar stok masa tu, jadi tak sangka pula lepas 6 tahun dia berlaku lagi. Jadi cuma kali ni kita gembira kerana kita ada ramai anggota keluarga dalam garasi TV yang boleh membantu melaksanakan mission ni. So malam ni garasi Republic mengumumkan mereka meletakkan dana 3,000. Lepas ni admin akan berkomunikasi dengan mereka yang menawarkan diri untuk menjadi pentadbir. Kita masuk je akaun saudara takbir je, saudara tengok dekat Facebook, dekat mana-mana orang ni perlu je bagi je. Kita tak mungkin boleh bagi banyak, tapi RM50 untuk mendapatkan beras, ikan masin, minyak bagi orang yang sedang dalam kesukaran adalah besar maknanya. Bagi mereka yang memerlukan wang untuk anak kecil mendapatkan susu adalah penting. Sehinggalah selepas ni kita akan lihat sama ada lepas seminggu, 2 minggu banjir surut, apa tindakan seterusnya yang boleh kita buat. Terutama kami pun ada banyak pakaian yang kami boleh hantar. Kita pun dah tengok tadi, mungkin kita boleh menghantar 200 helai pakaian untuk kegunaan masa banjir. Syekh, saya tak banyak sangat nak naik semua malam ni. Saya nak ingatkan sajalah bahawa tahun ni adalah tahun yang sangat mencabar. Kita ingat 2020 sangat mencabar kerana 2020 sekurang-kurangnya pada Februari baru kita melihat kejutan COVID-19 di negara kita. Tetapi pada 2021, 3 bulan kita telah melihat banjir besar melanda negara. Ini satu peristiwa yang menyedihkan kita semua. Jadi malam ni kita bersederhana saja, walaupun kita nak meraihkan 70,000 rakan garasi, kita tawarkan banyak giveaway, termasuk wang tunai 1,000. Kemungkinan kita akan bagi ekstra je, kalau siapa nak dia adalah kot. Saya minta daripada Jack Garasi kalau ada cabutan 100 ke 200 ringgit lagi untuk kami menghargai sumbangan saudara, menjadikan pertumbuhan garasi ini sangat pantas. Sangat pantas dari segi pertumbuhan follower, pertumbuhan perniagaan yang juga sangat pantas. Tidaklah kaya, tapi kalau kita tunggu kaya baru kita nak menderma, sampai bila lah kita tak akan dapat bantu orang. Sebab tu orang kata memberi dalam keadaan anda ada sedikit lebih baik daripada memberi ketika anda ada lebihan. Kerana memberi apa yang ketika anda lebihan adalah anda memberi sesuatu yang bukan anda perlukan lagi. Tetapi berkongsi perkara yang kita perlukan. Anda ada RM10 bagi orang RM2, itu adalah satu kerahmatan, kerana memberi berkongsi dia apa yang saudara ada. Tapi kalau anda ada RM1,000, anda dermakan orang RM50, tidaklah besar, walaupun anda menderma juga. Jadi saya galakkan semua orang berfikir bahawa janganlah tunggu hingga rasa banyak baru bagi. Ini masa kita berkongsi, kita sedikit ada dan orang lain tak ada langsung. So nanti admin akan ambil saja siapa admin 3 orang ke 4 orang untuk mula mentadbir dana 3,000 tu, dan saudara nak menderma nanti boleh saja ke garasi. Tapi saya lebih suka projek ni dilaksanakan oleh keluarga-keluarga rakan-rakan garasi sendiri, yang menjadikan platform ni untuk komunikasi, dan kemudian kita terus buat kerja amal, sokongan kawan-kawan. Sebab kita pun ada ramai, paling tidak pun satu video kalau kita umumkan, kita tak pernah dapat kurang daripada 20,000 viewer. Satu share kalau saya blast pun kita boleh pergi sampai 20 lebih ribu reach. Kita akan lancarkan mulai besok. Nanti saya fikir malam macam nak blast setelah ada pasukan pentadbirnya. Sebab kita tak mahu takbir kan, kerana kita nak ramai orang lagi dalam garasi TV ni memainkan peranan, kerana dia bukanlah semata-mata milik kami yang menjual, tapi dia milik anda juga yang menjadi sebahagian daripada keluarga garasi TV. Malam ni kita mulakan dulu dengan log lah kot. Bukan log, mulakan dengan giveaway Sebab kita mula dulu dengan ucapan takziah kepada mereka yang dilanda banjir, dan kita sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka yang terkorban, dan mereka yang pergi. Saya pun tak sangka kata
banjir ni juga akan mengheret korban. Dan semua korban dalam keadaan yang sangat tragik, saudara. So kita sedekahkanlah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, kita mulalah dulu dengan ada apa komen-komen tak kalau dia orang bagi suggestion? Tak ada, semua bergantung pada kita. Jadi berarti saya yang akan play role kalau saudara tak. Apa dia? Ya, Syukri Abdullah. Alhamdulillah, Syukri akan menjadi salah seorang daripada pentadbir amanah yang akan menguruskan dana tu. Sebab sebenarnya tuan-tuan, kita pun memerlukan seorang yang aktif di FB juga untuk pantau, kemudian tahu dekat mana kan, sebab kita tak mungkin menolong dalam skala yang besar. Kita tahu semua orang buat, tapi tengoklah skala-skala yang susu tak ada, beras, gula, nak pergi hospital tak ada duit, orang yang susah, saudara bank in dia, kita akan pump duit pada saudara dan saudara akan buat, dan kita tak perlu resit apa-apa, tak payah buat clearance dengan garasi. Sebab kita pun tak mau menggunakan wang ni sebagai wang clearance untuk elak cukai. Ini betul-betul dana yang kita sumbangkan hasil daripada keuntungan kita peroleh daripada saudara juga pun yang bagi kita keuntungan. Bukan keuntungan tu datang sekelip mata macam tu je. Okey, ada 700 tak? 641. Share tu, sebab saya takut nanti yang terlewat masuk dia kata nak tunggu ni. Saya cuma bagi tahu kata itu je lah. Kita akan melalui bulan Januari ni yang sangat tegang. Saya paling risau adalah sekiranya kerajaan dibubarkan pada minggu depan. Tiada kerajaan baru yang dibentuk kerana tak ada orang yang akan mendapat majoriti. Nampaknya ketara dari pengalaman saya menjadi wartawan itulah yang nampak ketara sangat dekat adalah sekiranya tiada ihsan daripada ahli-ahli politik dan mereka memilih untuk melaksanakan pertembungan krisis politik mereka, berarti kita akan melalui PRU dalam tempoh Mac saya rasa. Kalau persefahaman tak dapat dicapai, berarti Yang di-Pertuan Agong akan meminta Dewan dibubarkan setelah mendapat menghadap daripada Perdana Menteri sekiranya beliau tidak lagi mendapat majoriti. Kita tunggu malam esok, lusa kita dah nampak gambaran apa akan jadi dengan negara kita. Tapi setakat saya bercakap dengan kawan-kawan semua ni, semua cenderung untuk mengatakan kita dah boleh naikkan kita punya lampu pilihan raya kepada kuning, iaitu bersedia, kerana apa-apa saja boleh berlaku. Kalau mengikut perkembangan setakat hari ini, begitu jelaslah bahawa pilihan raya itu telah berada daripada merah ke kuning almost nak pergi oren, kemudian hijau. Kalau hari Rabu ni parti-parti besar yang berada dalam PN, Pakatan Nasional ni, Perikatan Nasional ni mengatakan bahawa mereka tak mahu lagi berada dalam kerajaan, berarti akan naik hijau. Dan kemudian kita tengok apa kata Duli Yang Mulia Seri Paduka Baginda Pertuan Agong, sama ada baginda bersetuju untuk membubarkan Dewan atau macam mana. Tapi itu agak benda yang mengecewakan kita lah. Di tengah-tengah COVID, jangkitan kluster balik bercuti ni pun saudara dah tengok, berbelas. Hari tu saya dah tegur dah. Satu orang tu marah, naikkan status, kami tak tengok mak kami dah lama, korang tak ada sayang dengan ibu bapa, tak apalah kalau tak rindu kat ibu bapa, korang tak ada kampung halaman. Jadi sekarang kita dah tahu, semalam saya tengok 17 kluster yang dihasilkan daripada pergerakan balik kampung daripada zon merah di Selangor dan zon merah di Kuala Lumpur, yang keluar dan balik kampung dah ada 17 kluster. Saya rasa angka itu akan meningkat lagi kerana mereka yang pulang dan juga pergi berkemah dan berkemping dan bercuti di kawasan-kawasan terbuka orang awam, kemungkinan kluster itu hanya akan mula menunjukkan wabak 5 hari bermula daripada semalam. Ahad, Isnin akan mula. Dan kita lihat berapa banyak pula kluster akan bertambah apabila kita sebut kluster tahun baru. Yang kluster yang dikenal pasti ni adalah kluster cuti Christmas. Apa boleh buat, semua orang fikir kata setahun dia berada di rumah dan setahun dia berada dalam keadaan terkongkong. Jadi rindu ibu kena balik peluk ibu. Rindu ibu kena balik makan air masak ibu. Sambil itu anda dapat makan sedap kerana ibu masak, dan anda yang saya beritahu pada saudara kan tentang perumah. Saya mungkin seorang pembawa COVID-19 sebab saya berada daripada zon merah ceras. Saya tinggal serumah dengan ibu saya berusia 80 tahun yang mengidap kanser limfoma. Saya tak masuk ke dalam bilik melawat ibu saya. Saya telefon dan menggunakan isteri dia. Saya tak berani sebab memikirkan bahawa walaupun saya duduk di garasi ni tuan-tuan, saya tak berani turun ke bawah. Saya sangat takut untuk turun ke bawah. Saya makan apa saja yang ada di atas meja.
Kerana kebimbangan saya adalah saya percaya bahawa sindrom kuman ini adalah 70% mereka yang mengidapnya adalah tidak bergejala. Bererti saudara, mungkin saja pernah dihinggapi oleh kuman, tetapi tak pernah swab. Selepas 10 hari, saudara pulih. Sama seperti mereka yang di kuarantin, mereka mengambil masa 10 hingga 14 hari untuk pulih. Bererti kita tahu kadar kepulihan daripada 113,000 orang yang berada di pusat kuarantin, 90 lebih ribu mereka telah pun pulih. Daripada 90,000 yang pulih, 80,000 pulih tanpa menerima apa-apa rawatan. Berarti hanya disahkan positif, kemudian selepas 7, 10, 14 hari disahkan negatif, mereka bebas. Cuma apa yang kita bimbang adalah sekiranya saudara menjadi perumah, iaitu menjadi pengidap tak bergejala. Apabila saudara pulang ke kampung, saudara menyebarkannya kepada ibu bapa, warga tua, saudara menyebarkannya kepada anak-anak saudara yang berusia di bawah 12 tahun. Tapi saya tak fikir orang Malaysia akan dengar nasihat tu. Kerana sampai satu masa semua orang menjadi pentingkan diri sendiri. Berarti kemahuan nafsu untuk berekreasi ni boleh menjadikan kita menggunakan perkataan silaturahim, kita akan sanggup menggunakan kasihnya ibu, kita sanggup menggunakan perkataan anak dah terkurung. Tetapi sebenarnya nafsu dan juga kemahuan itu adalah nafsu kita. Tapi kalau kita tegur, marah orang tu, macam malam tu saya tegur, dia up dengan status menyindir. Tapi terpulang saya beritahu kepada saudara, ibu bapa itu tidak melahirkan saya, ibu bapa saudara melahirkan saudara. Anak-anak saudara itu bukanlah anak-anak saudara saya. Anak-anak saudara itu adalah anak saudara daripada darah daging saudara sendiri. So, saudara fikir bagaimana antara kemahuan nafsu dan berfikir panjang tentang nasib orang lain, terutama mereka yang datang daripada zon merah PJ, Cerah, Shah Alam, Setiawangsa, zon Batu, Kepung, zon yang teruk lagi sampai ke Nilai, Seremban, mereka yang berada dalam zon-zon Shah Alam, Kelang yang kritikal tu. Saudara fikirlah panjang. Okey, kita 800 je kot malam ni Berapa? 749. Saya nak share tu aja. Yang paling saya bimbang malam ni, bangunlah tuan-tuan. Mana saya rayu pada tuan-tuan, bangunlah solat malam ni. Berdoalah. Kita tak lalu PRU. Doalah, ya Allah Tuhan ku, buruk mana pun ahli politik kita, bagilah sedikit hati dekat dia untuk fikir bahawa ini masa untuk rakyat-rakyat tengah susah. Kerana saya tak fikir setakat ni banjir ni tuan-tuan, tak dengar lagi mereka bercakap tentang masalah rakyat. Kita dengar itulah orang Abid Liu, orang Ustaz Abid Liu dan kawan-kawan yang bercakap. Saya tak dengar lagi semalam sampai hari ini yang dia kokokkan adalah mahukan PRU, nak berpecah, curi ahli. Sakit kepala tuan-tuan. Doa lah. Kalau kadang kita tak boleh ubah tuan-tuan, kita tak boleh menegur mereka dengan kata-kata, tak boleh menegur mereka dengan perbuatan, yang tinggal kita pada doa. Doa lah tuan-tuan, semoga buruk mana pun Allah bagilah sikit kesedaran pada ahli politik tu, ingat kata rakyat tengah susah. Tak mungkinlah kita nak pilihan raya 60 hari ni tuan-tuan kalau berlaku pembalahan di antara mereka. Tak mungkinlah dengan wabak, dengan orang di Pahang dan di Johor yang sedang mengalami banjir 2 bulan lepas ni pun tak recover tuan-tuan. Okey, ada apa Anita? Okey, ada cadangan daripada salah sahabat Hmm. diorang cadangkan untuk nak nombor garasi, untuk akaun, untuk sesiapa yang nak derma untuk banjir, dia akan tag dekat situ banjir. Okey, boleh lah. Boleh. Kemudian tapi untuk membolehkan kita semua mainkan peranan aktif, kami boleh je kutip duit, tapi kami akan salurkan kepada mereka yang secara individu menawarkan untuk membantu. Saya pegang macam ni tuan-tuan, saya tak mau screen apa semua. Lillahi ta'ala. Saya selalu percaya bahawa tanpa niat yang buruk terhadap orang lain juga tidak akan ada niat yang buruk untuk melaksanakan kerja. Itu daripada dulu saya buat kerja tuan-tuan, kerja aman, tak pernah ada persatuan, tak pernah ada akaun. Saya percaya bahawa gitu. Siapa nak je bagi dia tahu, kita akan salurkan duit dan saudara jalankan. Cuma tak boleh ramai sebab dana kita tak banyak. Jadi kita lantik 4-5 orang je. Pantau zon-zon yang saudara rasa ada. Yang paling penting tu saudara, setiap hari tak ada orang lapar. Setiap hari bayi dapat susu. Dan orang masih kenal beras dengan ikan. Itu yang paling penting. Jangan sampailah ada orang lupa beras dan ikan. Saya jenuh kita nak menjawab juga, mati besok. Kita ni hari-hari meniaga saudara. Kadang-kadang nasi tak habis, lauk tu setiap hari buang tu. Kadang-kadang bila saya fikir, boleh jadi takut lah tuan-tuan. Fikir takut apa? Takut apa yang disoal berat besok adalah apabila saudara kamu berada dalam kesusahan. Sebab selalu Nabi pesan tu, sampaikan salam, tu memberi makan pada fakir miskin, memberi makan pada orang yang lapar. Hingga dia jatuh waktu dia sekarang ni. Itu perkara yang kedua Nabi pesan. Yang ketiga, panjangkan silaturahim. Siapa saja kita kenal tak kenal, dia perlukan bantuan, bagi je.
Okey, kita boleh pin up je nombor tu. Cuma bagi mereka yang bersetuju tu, besok kita terus bank in je. Kita dah mesyuarat dan kita luluskan 3,000 untuk peruntukan pertama ni. Kita bagi membolehkan tuan-tuan membantu siapa sahaja tuan-tuan kena pasti memerlukan bantuan. Terutama mereka yang menjadi mangsa banjir ni. Saya berani jamin lah tuan-tuan, esok lusa tu dah ada orang lapar dah tu. Tu kita tahu. Kita tengok pergerakan Ustaz Abid, kita dah tahu sebab Ustaz Abid ni dia punya indera yang ke-6 tu adalah tiap hari dia mendengar perut siapa yang lapar je. Kita tengok dia bergerak, kita dah tahu dah kelaparan dah berlaku. Kalau kita nak harap orang politik ni tuan-tuan, kita nampak perut dia yang tengah lapar sekarang. Saya pun tak tahulah, na'udzubillah min zalik lah, harap-harap selepas ni tak ada dah lagi kita layan dengan ahli politik yang seteruk dalam zaman yang kita dapat ni. Bala yang paling besar Allah turun kat kita adalah bala memilih pemimpin yang salah, dan semua golongan yang ada dalam kepimpinan kita adalah orang yang hati perut dia langsung tak ada pada rakyat. Itu kita kena akui, tak kira lah berada dalam parti mana pun, akhirnya kita berharap dia adalah pemimpin kita. Soal pilih parti ni tuan-tuan, soal pilih apabila kita nak tengok dasar dan polisi. Tetapi kalau tak ada soal hati dan budi ni tuan-tuan, susah lah. Kita nak pangkah parti apa lagi kalau semua orang tak ada hati dan budi. Dia kata manusia ni ada dua, kalau tak ada hati dia ada akal, kalau tak ada akal dia ada hati. Tak ada hati dan akal saya pun tak tahulah. Kan? Haiwan pun dilahirkan dengan hati tanpa akal.